A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Tajuk yang seterusnya ialah tentang seorang ibu, ummun, yang memberi semangat, memberi galakan, harrada yuharridu. Tuharridu. Seorang ibu memberi galakan kepada seorang anak. Tuharridu ibnan. Untuk berperang al-qitali dan untuk mati syahid. Wasyahadati. Mak pun semangat nak mati syahid. Anak tu memang semangat dah. Tapi mak lebih semangat. Taqulu Aisyah. Peristiwa ini diceritakan oleh Sayyidina Aisyah. Sikit cerita ni ada dalam Bukhari. Taqulu, berkata Aisyah, Aisyatu. Siapa itu Aisyah? Ummul mu'minina. Mak kaum mukminin. Mak kaum mukmin, semoga Allah meredainya. Radiyallahu anha. Dia cerita dia sini. Marah ni. So Aisyah ni, mak kaum mukmin ni, masa tu dia kata, kanat, masa perang Khandaq tu, dia bersama dengan, bersama dengan niswatin, dengan para wanita yang Muslim, yang Islam. Muslimatin. Nisa sama dengan niswah. Ketika tu kan dia duduk mana tu? Dengan bersama dengan wanita Islam tu. Duduk di hisni, fort, kubu Bani Haris. Bani Harisah. Harisata. Bani Haris. Bani Haris ni salah satu kaum Aus. Sebelum berhijrah kaum muslimin ni ke Madinah kan, golongan Ansar ni dipecahkan kepada dua, Aus dan Khazraj. Bila Islam mari, mereka pun bersatu. Jadilah Ansar. Tapi suku mereka masih lagi suku Aus dan Khazraj. Sebenarnya Bani Haris ni Ansar suku Aus. So dia ada satu kota lah, macam kita satu fort, kubu. Wadzalika, okey, Bani Harisah ni, kalau kita tengok peta kan, dia duduk kat mana? Memang betul lah tu, sebab dia memang duduk dekat dengan perang dah tu. Fort dia tu duduk dekat medan perang dah. Okey. Ni Masjid Nabawi dekat sini. Ni Bani-Bani lah ya, Bani-Bani yang ada di Madinah. Yahudi sini kan, Banu Quraizah, Banu Nadir sini, kemudian Banu Qainuqa. Kemudian yang warna coklat ni kabilah Aus. Ini kabilah Aus ada yang daripada kelompok Banu Harisah. Hujung ni kan. Sinilah tempat buat khandaknya kan. Sebelah sini. Nabi tu pun masuk dalam kelompok kabilah Aus. So yang hitam tu kabilah Khazraj. Ini Banu Haris, Banu Najjar, Banu Waqif. Ini nama Madinah dulu, Yasrib. Ni kubur ni, kubur Baqi' kita. Kubur di sinilah Banu Harisah. Dan dia punya kubu ni antara kubu yang terkuat. Tembok. Perumahan tapi dibuat tembok. Jadi menjadi macam kubu juga lah. Kalau Yahudi ni memanglah dia orang ada kubu-kubu, dia buat perumahan dia tu dalam bentuk kubu-kubu. Wadzalika, yang demikian itu berlaku qabla, sebelum ayyudraba, sebelum diwajibkan. Yudraba,
wajibkan ke atas muslimat alaihinna al-hijabu. Sebelum diwajibkan berhijab. Ini naik fa'il. So ceritanya sini tadi kan, berkatalah Aisyah ibu kepada kaum para mukmin. Ni cerita dia. Marra Sa'd bin Mu'azin. Sebelum ni kan ada Sa'd bin Mu'az yang memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah nak buat perdamaian. Kemudian Sa'd bin Mu'az kata tak payah. Tak payah buat perdamaian. Kami sanggup mati demi untuk mempertahankan Madinah. Kami tak akan bagi harta kami ni kepada Bani Ghatafan dan sebagainya. Dan dia ni orang yang tinggi lampai. Masa Aisyah jumpa dia ni, dia lalu kan. Marra Sa'd. Sa'd telah melalui. Aisyah duduk di suatu tempat, tiba-tiba lalulah Sa'd bin Mu'az. Marra. Dan dia ni pembesar kaum tadi, Aus. Pembesar kaum Aus. Patutlah duduk di situ kan, di Bani Harisah tu. Dan dia punya status, dalam kitab sirah kata status dia, kehormatan dia tu seperti mana kaum Muhajirin menghormati Abu Bakar, begitulah kaum Ansar menghormati Sa'd bin Mu'az. So masa dia lalu tu, di atas badannya artinya dia memakai wa alaihi dir'un, baju besi. Tapi pendek, maksudnya tak penuh. Qasiratun. Ini muannas ni. Dir'un qasiratun. So baju besi itu telah qad kharajat minha, telah terkeluar daripada baju besi itu, zira'uhu, lengannya. Terkeluar tu artinya biasanya baju besi itu dia penuh. Pakai baju besi itu penuh sebab nak lindung ni. Lindung pedang ke apa kan. Tangan tu. Orang panah kan kita boleh buat macam tu kan. So mungkinlah dia pakai sebab dia tinggi kan. So dia pakai baju tu. Sepatutnya orang lain tu penuh. So dia tak penuh pun. Jadi singkat. Semuanya dia kata. Kharajat minha zira'uhu kulluha. So semua tangan dia nampak. Semua lengan tangan dia nampak. Dan sambil tu kan. Wahua sambil. Ni waw haliyah artinya. Sambil dia yartajizu. Kan dah ada sebelum ni. Masa menggali parit. Sahabat-sahabat yartajizuna. Berqasidah. Bersyair. Bersyair dengan alunan rima rajas. Melodi dia melodi rajas. Ombakan dia tu, ombak gaya syair Arab ni dia ada cara baca dia, cara nak melodikan dia. Macam muzik sekalian. Berapa harakat. So yang rajas ni kan saya dah sebut gitu, mustaf'ilun. Jadi harakat kita kena macam tu lah. Mustaf'ilun. Biasanya yang digunakan dalam rajas Alfiah Ibn Malik. Kalamuna lafzum mufi kastakim. Empat-empat. Dia sebutnya kalamuna lafzum mufidu kastakim. So kalamuna lafzum mufidu kastakim. So dia hafal dengan rentak. Jadi macam orang berlagu lah, budak-budak, wanita, siapa-siapa pun boleh ingat. Kalau ilmu tu digunakan dalam bentuk syair. Sebab itulah orang Arab zaman-zaman dulu, mana-mana ilmu dia buat dalam bentuk syair untuk hafalan. Tukar. Ni Mughni Labi'i yang kita ngaji tu. Sudah disyairkan lah. Untuk orang kita mungkin sukalah. Faqalat. Mana syair dia nya? Dia berjalan tu sambil dia duduk baca syair. Syair dia nya
Ni dalam bahasa Melayu dah, saya dah alih dah. Tunggulah, dia kata. Dia macam bercakap dengan diri dia sendiri. Dia guna syair orang lain. Tapi dia rasa syair ni sedap. Sedap syair ni. Untuk menunjukkan keberanian. Syair ni sebenarnya milik seorang sahabat Nabi juga, nama dia Ham. Dia pernah guna syair ni. Orang Arab dia cepat. Kalau sebut je syair, sekali sebut aja, orang lain dah ingat dah. So, dia kata, tunggulah seketika, pasti kamu dapat sertai peperangan. Wahai Ham. Kalau sini, wahai Sa'ad, tunggu sekejap. Tak lama lagi kamu akan dapat menyertai peperangan tu. Alah, betapa indahnya, dia kata, mati ni. Kalau tibalah kalau dah tiba ajal dia. Labis qalilan, tunggu sekejap. Yalhik, nescaya akan dapat serta al-haijak. Haijak ni peperangan. Hamal, wahai Hamal. Ma ahsanal mauta. Oh, betapa indahnya kematian. Idza hanal ajal. Apabila tibanya ajal dia. Mak dia dengar. Faqalat lahu ummuhu. Berkatalah kepada dia maknya. Ilhaq ibni. Sertailah anakku. Sertailah. Cepat-cepat. Pergi sertai bersama-sama dengan orang yang nak berperang tu. Faqat sesungguhnya, wallahi demi Allah, kamu dah melewatkan ni. Qad akharta. So kamu dah melewat-lewatkan untuk mati syahid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata pula Aisyah. Sambung cerita lagi lah. Aisyah tengok keadaan Sa'ad tu, dia pergi komplain kat mak dia. Aku berkeinginan agar Sa'ad tu, baju dia tu, biarlah panjang sikit, kan dia nak pergi medan perang. Yang kamu pula bukan nak tegur benda tu. Kamu suruh cepat-cepat dia pergi pula. Fakultu, kata Aisyah, fakultu laha. Aku kata kat mak dia. Ya Umma Sa'din. Wahai mak Sa'ad. Ni ada nama dia ni, mak Sa'ad ni. Ni mak dia. Mak Sa'ad. Kabsyah bint Rafi'. Yang merupakan sahabat Nabi lah. Wallahi, kata Aisyah, wallahi demi Allah. La, sesungguhnya. Wadadtu. So aku ingin sangat. So I wish. Wadadtu. Wadda. Anna, bahawa dir'a Sa'din. So aku nak sangat agar baju besi Sa'ad ni kanat jadi lebih asbara. Ni isim tafdhil, asalnya asbaru. Ada kanat jadi asbara. Kanat asbara lebih melitupi. Kan dalam wuduk ada isbah wuduk. So ambil wuduk secara sempurna. Isbah. Asbara yasbiru isbaran. Asbara min daripada ma, apa yang hiya, keadaan dia sekarang. Kerana keadaan sekarang itu pendek lah. Jadi dia kata memang terjadi sungguhlah apa yang Aisyah duk takut-takut tu memang terjadi. Wakana, dan adalah ma, apa yang takhawwafat. Takhawwafa ya takhawwafu. Takhawwufan ni sama dengan khafa. Cuma kalau kita guna khafa, kita boleh pakai min untuk takut kepada sesuatu. Tapi kalau guna takhawwafa, dia pakai maf'ul bih. Takhawwafahu. Dia takut kepadanya. So sini Aisyah takut
kepada perkara itu. So telah berlaku lah. So sini makna dia hadasa lah. Kana tamah. Telah berlaku apa yang ditakuti oleh Aisyah. Kalau terjemahan lafzi, telah terjadi apa yang Aisyah takut terhadapnya. Takut kepadanya. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meredainya. Apa yang berlaku? Farumiya. Maka dipanah Sa'd. Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'azin. Farumiya Sa'd bin Mu'azin dengan dengan satu anak panah. Bisahmi. Dalam cerita-cerita lain, kitab sejarah lain, disebut orang tu. Orang yang memanah dia tu. Seorang yang bernama Ibnu Arifah. Seorang lelaki. Seorang lelaki daripada kalangan kaum musyrikin Quraisy telah memanah Sa'ad. Ada orang kata nama dia Hibban bin Arifah. So dia panah dengan satu anak panah milik dia. Kemudian dia kata kat Sa'ad, ambil ni, khuzha. Aku ni, dia kata, aku ni anak Arifah ni. Anak panah tu kena ni, lengan dia ni. So lengan tu kena urat lah, urat tangan tu. Darah tu keluar dengan tak henti-henti. So urat dalam tangan tu panggil akhal. Putus. Faqata'aha. Anak panah tu memutuskan urat dalam tangan dia. Faqata'a. Lalu anak panah dia itu qata'a, telah memutuskan al-akhala, urat pada lengan. Ni. Urat pada lengan, pada zira'. Daripada Sa'ad. Maknanya urat yang ada pada lengan Sa'ad. Faqata'a min Sa'ad al-akhala. Wa mata. Lalu dia pun meninggal. Bukan meninggal di situ. Mata syahidan. Mati dalam keadaan mati syahid. Mati dia fi ghazwati Bani Quraizah. Dalam peperangan, walaupun tak berperang pun, tapi sebab itu misi itu, ekspedisi ketenteraan, so dia panggil ghazwah terhadap Bani Quraizah. Kan dalam peperangan Khandaq ni, Bani Quraizah telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Sedangkan mereka ni masih lagi duduk sini. Ni Bani Quraizah ni masih lagi duduk di kawasan Madinah ni. Yang lain-lain tu Bainu Qainuqa, Bainu Nadir tu awal-awal lagi dah dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal Bani Quraizah aja. So mereka pun kena jaga juga kedudukan mereka, duduk seorang-seorang di Madinah ni. So mereka ikatlah perjanjian, apa-apa yang berlaku mereka akan tetap bersama dengan kaum muslimin. Tapi dalam diam-diam mereka terpengaruh hasutan Bani Nadir supaya menyertai mereka. Duduk diam-diam, dia kata kamu duduk diam-diam. Pelanggaran janji mereka itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali bila tambak peperangan Khandaq, Rasulullah bertindak balas ke atas Banu Quraizah. So dikepungnya ni penempatan Banu Quraizah. So mereka pun mengalah. Kemudian kaum muslimin mesyuarat nak buat apa dengan Bani Quraizah. Masing-masing bagi idea ginilah, kita bunuh kau, kita halau dia kau, macam-macam mana kan. Tapi akhir sekali Rasulullah mengambil keputusan untuk kita buat apa terhadap Banu Quraizah ni dengan melantik Sa'ad walaupun dia dalam keadaan tercedera. Lantik Sa'ad untuk putuskan masalah ni. Biar dia yang buat keputusan, sebab dia ni kan ketua ni, Aus ni. Dan sebelum zaman jahiliyah lagi, Aus ni memang duduk dengan perjanjian dengan Bani Quraizah, baik dengan Banu Quraizah, sepihak.
apa-apa hal pun mereka bersama. Jadi geramlah Sa'ad. Maknanya dah ikat dengan duduk janji dengan kita, lama duduk dengan kita, masih lagi merosakkan perjanjian. Melanggar perjanjian. Masa dia sakit-sakit tu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ni nak mati dah, tapi sebelum kamu matikan aku berdoa ni agar kamu panjangkan sikit usia aku ni untuk aku selesaikan masalah Bani Quraizah ni. Dia pun tak tahan ni. Dalam keadaan sakit-sakit dia minta Allah panjangkan, nak tengok sendiri keadaan Bani Quraizah ni. Mesti dibereskan. So Rasulullah panggil dia, mu buat keputusan. Panggil dia dalam keadaan sakit tu kan. Sakit dah. So dia buat keputusan, bunuh Bani Quraizah. Kata dia ampas. Duduk tak lama lepas tu meninggal dia. Sebab tu dia kata sini, meninggal, mati ni dalam peperangan Bani Quraizah. So kalau kita baca gini, kalau kita tak baca di luar lagi, kita susahlah nak cerita tu susah. Nak faham cerita ni okeylah, satu layer je. So layer lain tu kalau kita tak buka, kita sirah dia susah sikit kan. Saya tak tahu berapa orang faham baca Rahikul Maktum tu. Dia lebih kurang macam ni ke? Reka-reka cerita dia. Semua ayat dia tu lebih panjang sikit lah. Lebih jelas sikit. Kalau banding yang ni, terlalu ringkas. Habis ya yang ni? Wallahu a'lam bissawab.